A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Fa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah serta rahmat-rahmatnya, dapat kita bersama-sama pada tengah hari di musalla Surau Matrik. Masya-Allah. Surau Matrik. Saya difahamkan ada Facebook dia lagi. Insya-Allah lepas ni saya akan jadi friend. Syukur tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah ruahnya. Dan yang paling besar sekali nikmat yang Allah kurniakan kepada kita iaitulah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Selawat serta salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dapat merasai nikmat yang telah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi' wa tabi'in, para salafus soleh, para ulama dan para pejuang-pejuang yang menjadi mata rantai perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala itu hendak memberikan satu kebaikan kepada seorang hamba-Nya itu, Allah tidak akan memberi hamba-Nya itu dengan kebaikan dalam bentuk glamour, dalam bentuk pangkat. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan seseorang itu kebaikan, Allah tidak memberi kebaikan itu dalam bentuk harta, dalam bentuk keturunan dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala apabila hendak memberikan seseorang itu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-Nya itu, iaitulah kefahaman tentang urusan agamanya. Maknanya, idza aradallahu 'abdihi khairan yufaqihu fid-din. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba-Nya itu, Allah memberikan hamba-Nya dengan memahami urusan agamanya yang dibawa ke dalam urusan kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pergaulan dan juga dalam apa juga aktiviti. Ada background tadi Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah lah saya difahamkan dekat sini, masya-Allah tuan-tuan memang setiap hari ada kuliah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan Allah sekalian, memang bab kata Imam Ghazali kata ilmu ini memang benda yang cukup penting lah. Maka dengan sebab itu Imam Ghazali dia pernah sebut, ilmu ni ibarat binatang buas, binatang liar. Dah dikejar-kejar,
kemudian dah dapat, apa nak buat? Tuan-tuan perempuan yang Allah sekalian, apabila dah kejar, dah dapat, kita ikat dia. Binatang buas, binatang liar, dah dapat, dah kejar, dah dapat, kita ikat dia. Maka itulah seperti mana perumpamaan yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ilmu itu umpama binatang liar, bila mana dah dapat, ikat dah dia. Kalau misalnya tak dapat nak ingat, mungkin boleh tulis, tak dapat nak tulis, mungkin rakam ni dengan rakam tak apa. Okay. Tuan-tuan dan puan yang Allah sekalian, alhamdulillah kita dah masuk ke hari ke berapa dah puasa? Hari yang 5. Agak-agak tuan-tuan hari yang ke-5 ni letih tak? Letih tak? Letih tak? Tak puasa. Biasa setengah hari makan kan? Ni tak makan kerja, lepas tu balik pula tu pergi bazar. Lepas balik bazar bidang makanan, bidang makanan berbuka, lepas berbuka solat pula. Lepas solat ambil masa sikit, ada take time, ada take fire dan sebagainya, kemudian barulah pergi sembahyang isyak jemaah, pergi masjid, pergi surau. Lepas tu solat tarawih. Solat tarawih masuk geng. Kita tak mungkin kita jenis okey sikit masuk geng 20, sebab ada geng 08 dengan geng 20 kan. Geng 08 alhamdulillah mungkin cepat sikit. Kalau geng 20 mungkin habis 10.30. Sambung pula tu tadarus kat tempat kita. Allah balik tengok 11.30. 11.30 sampai rumah tengok apa ni, sampai rumah 11.45. Allah tak sempat nak tengok nak tengok berita, tapi tengok jugalah sebab ada bokap nak sambung lepas tu. Tuan-tuan perempuan Allah sekalian, memang tuan-tuan letih ni, memang dalam puasa ni memang letih. Tetapi tahulah tuan-tuan, sebenarnya syurga itu adalah tempat bagi orang-orang yang letih. Tuan-tuan perempuan Allah sekalian. Sebab apa? Bila mana cerita letih ni, kenapalah tempat syurga, di syurga tu tempatnya bagi orang-orang yang letih. Sebab orang yang duduk di syurga ialah orang yang berletih di dunia lagi. Maknanya dekat dunia ni berletih, tuan-tuan perempuan Allah sekalian. Dari puasa, bangun pagi, sahurnya, daripada pagi, lepas tu pergi kerja, lepas tu balik dalam keadaan tak makan, lepas tu balik pulang ke rumah, lepas tu ibadatnya, tadarusnya, baca Qurannya dan sebagainya. Masya Allah, memang letih. Tapi tuan-tuan tahulah, sebenarnya tempat syurga ini adalah tempat bagi orang-orang yang letih. Tuan-tuan, Rasulullah SAW, kalau tidak kerana keletihan yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh Nabi baginda, tuan-tuan, kita tak dapat apa yang telah dikecapi nikmat seperti ini. Kalaulah Rasulullah tidak berjuang, berletih-letih, menyebarkan, dan Nabi tidak pernah berehat. Kerana untuk menyampaikan dakwah, untuk membasmikan kejahilan, Nabi tak pernah berehat. Hatta sehingga di mana hari terakhir wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, begitu juga dengan para pejuang, orang-orang yang pergi yang mujahidin, yang pergi berperang, dia berletih untuk memperjuangkan agama, mempertahankan agama dia. Tuan-tuan, diorang berletih. Tapi bila mana meninggal dunia, syahid, dia rehat selama-lamanya. Dan bila di hari akhirat telah, Allah tempatkan mereka ini di tempat syurga. Maka dengan sebab itu, kalau kita di dunia ini banyak rehatnya, Allah takut-takut nanti dekat hari akhirat nanti tak ada tempat pula kita, nama kita tak tersenarai dalam golongan orang-orang yang duduk dalam syurga. Allah, macam kerja lah tuan-tuan. Kerja kalau kita tak berlatih untuk kerja, mana kan dapat apa yang hendak dicapai, nak selamat kita, objektif kita, visi dan misi kita, dia punya natijahnya bagaimana. Kalau banyak berehat, natijahnya mungkin teruk. Tapi kalau kita berletih, bersungguh-sungguh, maknanya tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian, natijahnya baik insya-Allah. Maka dengan sebab itu, dalam keadaan kita berletih-letih untuk kita beribadah di dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian, tahu atau tidak, sebenarnya kita sedang meletihkan nafsu kita.
Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, memang kadang-kadang bangun pagi tuan-tuan, biasa bangun pagi, sahur semua, alhamdulillah sahur. Tuan-tuan nak tanya tuan-tuan, siapalah orang yang pertama sekali, orang yang pertama biasanya bangun pagi kalau kita ada rumah tangga? Siapa bangun pagi dulu? Biasanya lah isteri ke suami? Biasanya suami dulu bangun. Tapi suami bangun, dia kejut isteri dia. Bangun. Lepas tu suami tidur balik lah. Isteri berletih-letih untuk kita. Satu kredit lah, mileage untuk isteri lah. Buat, panaskan lauk, masak nasi dah masak, tinggal panaskan, buat air dan sebagainya, hidang dan sebagainya. Suami kenapa? Suami dia lambat sahur. Sebab apa? Mengamalkan sunnah. Sebab melewatkan sahur tu sunnah namanya, kan? Mungkin sebab itu lambat bangun. Tentang apa nanti Allah sekalian. Baik. Jadi bila cerita tentang Ramadan ni, tentang mungkin dah banyak berkaitan para asatiz yang menceritakan tentang kebaikan Ramadan. Tapi apakah sebenarnya manfaat Ramadan ini? Ada orang kata kalau misalnya berpuasa ni manfaatnya apa? Dapat ringankan kos hidup sikit. Yang kuranglah berbelanja sikit, kan? Sebab apa? Sebab makan tengah hari tak ada. Tapi tuan-tuan perempuan yang nanti Allah sekalian, Allah sebut dalam Al-Quran, apakah manfaat dalam kita menempuh bulan Ramadan ini? Tuan-tuan perempuan yang nanti Allah sekalian, banyak kita selalu baca apa ayat yang biasa dalam bila bulan Ramadan ni. Ingat lagi tak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah ni kalau baca time sembahyang, ayat 1 ni pun dah lepas dah. Jadi maknanya apa? Orang-orang yang berpuasa ni apakah manfaatnya? Manfaatnya ialah takwa. Tuan-tuan, perasan tak tuan-tuan rupa-rupanya dalam bulan Ramadan ni, adakah kita ni ke arah takwa? Menuju ke arah takwa? Kita menjadi orang yang bertakwa? Perasan atau tidak? Barangkali mungkin sebelum bulan Ramadan ini, soalannya tidak teratur. Kurang ibadahnya, kurang jaga panca inderanya, banyak maksiatnya. Tapi bila mana bulan Ramadan, Allahu Akbar, boleh qiyamul lail sokmo. Maksudnya hari-hari boleh qiyamul lail. Lepas tu boleh jaga solat subuh dengan sempurna. Barangkali boleh pergi berjemaah. Sebelum ni mungkin tidur lewat sikit bangun, bangun juga tapi lewat. Tapi kali ni bila mana bulan Ramadan ni Allah terjaga, kita ni terjaga dari segi solatnya. Sebelum ini makanannya menjadi aspek utama, perancangan utama setiap hari. Nak makan mana, kemudian dekat mana nak makan apa dan sebagainya. Tapi pada bulan Ramadan, dalam berkaitan dengan makanan adalah bukan agenda utama dalam kehidupan seharian. Allah nampak tak menuju ke arah takwa. Sebab itu Imam Ushari dia sebut bagaimana hendak menuju ke arah takwa ni. Takwa ini dia terdiri daripada perkataan takwa itu sendiri, iaitu apa huruf takwa? Ta, qaf, waw, ya. Maknanya ta, qaf, waw, ya, takwa. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, tak apa? Tak ini kata Imam Ushari, tak ini bermakna tawadhu'. Apa makna tawadhu'? Tawadhu' ni lawannya sikap sombong. Sifat-sifat sombong. Bagaimana Ramadan ini mendidik orang-orang yang sombong, hati-hati yang sombong, jiwa-jiwa yang sombong. Bagaimana Ramadan ini, puasa ini boleh mendidik hati yang biasa sebelum ini bongkak, sombong dan sebagainya. Rupa-rupanya tuan-tuan, kalau kita lihat kisah nafsu, bagaimana nak menundukkan nafsu. Bila mana Allah tanya kepada roh, man ana, ana abduka, kata roh, ana abduka maknanya aku adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhan-Ku. Lalu Allah tanya kepada nafsu, wahai nafsu, man ana, siapa aku? Kata nafsu, engkau, aku. Bongkar.
direndam, dipenjara 100 tahun. Bila tanya balik, man ana? Dia kata, anta, ana, engkau, aku. Lalu dipenjarakan dalam satu penjara dinamakan penjara Al-Ju'. 3 hari. Penjara Al-Ju' ni penjara lapar. 3 hari nafsu surrender. Bila ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, man ana? Barulah dia kata, engkau Tuhan, engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Maknanya orang yang berpuasa ini boleh mendidik sifat sombong, nafsu. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kadang-kadang kita ni sombong, ada pangkat sikit sombong, ada jawatan sikit sombong, ada harta sikit sombong, ada keturunan sedikit sombong, kadang-kadang Allahu Akbar. Tetapi dengan adanya bulan Ramadan ini memberikan kepada kita bagaimana untuk mendidik sifat-sifat sombong. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka dengan sifat tawaduk ini adalah sifat merendah diri. Sifat merendah diri, orangnya tidak akan sombong. Dengan sifat merendah diri, dia tidak akan rasa riak. Dengan sifat merendah diri, dia tidak akan rasa bongkak. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah sekalian, dalam masa yang sama juga, dengan sifat tawaduk, merendah diri, adalah untuk mendidik jiwa kita. Kadang-kadang ada orang yang Allah kuat tu marah dia, marah. Tapi bila puasa boleh mendidik orang daripada marah. Sebab orang yang marah, kalau nak pergi berjuang marah, nak pergi kerja marah, Allah tidak akan bersama-sama dengan orang itu. Apa sebab? Sebab ketika mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni cerita memang famous lah, bukan Syiah. Sayyidina Ali ni satu ketika di mana dia berperang, kemudian dia bergaduh, bukan bergaduh lah, maknanya dia berperang, kemudian dia dia dapat menawan ataupun menjatuhkan orang musyrikin ketika itu. Masa tu dia nak lipas dah. Dia tengah lawan pedang ni, tengah berlawan ni dengan musuh dia. Ketika mana dia nak lipas, dia nak tikam ni, orang musyrikin tadi, dia ludah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bila mana kena ludah tu, dia bersihkan. Bila dia bersihkan, dia simpan balik pedang. Orang yang tengok dia, sahabat-sahabat yang tengok dia, kata, Sayyidina Ali, asal tak tikam je tadi? Sayyidina Ali kata apa? Tadi masa aku nak tikam, nak libah dia tadi tu, aku berjuang kerana Allah. Tapi bila mana dia ludah muka aku tak jadi nak libah. Sebab apa? Takut aku nak libah nanti jadi personal problem. Bukan kerana Allah, ni jadi personal problem. Tuan-tuan jadi marah, kita jadi marah sebab orang ludah kita, bukan kerana agama, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dengan sifat inilah, sifat dengan macam mana nak mendidik sombong ini adalah dengan berpuasa. Seperti mana kita boleh tengok Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia boleh jaga dia punya tahap kemarahan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bersama dan datang dengan orang yang sedang bersifat marah. Yang kedua iaitulah tuan-tuan huruf qaf. Daripada kataan taqwa, ta tu tawaduk, yang qaf tadi itu qanaah. Apa makna qanaah? Qanaah ni lawannya sifat tamak. Tamak ni macam mana? Tamak ni maknanya, kalau ulama sebut daripada tamak ni, nak tahu dia macam mana, tengok daripada huruf tamak tu dalam kataan Jawi. Dia ta, lepas tu mim, lepas tu ain. Kalau tuan-tuan tengok tama'a tu dalam bahasa Arab, ta tu ada mulut, mim tu ada mulut, ain tu pun ada mulut, lepas tu dia ada buncit sikit.
Maksudnya dia ngap, lepas tu dia boncit. Maknanya besar dia punya. Maknanya dia punya perkataan tu dah melambangkan ketamakan. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan, macam mana berpuasa ni boleh nak menjadikan kita qanaah, melawan sifat tamak bila mana berbuka. Tuan-tuan, bila berbuka ni tuan-tuan, dalam keadaan kita dalam lapar, kadang-kadang kita lupa. Kan? Ada orang tuan-tuan kalau berbuka buat apa ni, agak-agak sekarang ni buka puasa pukul berapa? 7:28 ada sini 7:29 kadang-kadang 7:25 table dah, 7 suku table dah. 7 suku table dah. Maknanya dah siap panah pemu bentar masuk dalam pinggan, masuk dalam mangkuk, masuk dalam cawan air katira, masuk dalam jak dan sebagainya. Kan? 7:25 kita start duduk dah. Kita duduk 7:25. 7:26 kita kacau-kacau sikit nasi. Nasi. 7:27 kita mula tidur. 7:27 tidur. 7:29 kita gentil dulu nasi tu. Dan ada lauk 7:28 ada yang dah pegang dulu. 7:29 baru kita makan. Kan? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka dengan sebab itulah tuan-tuan, kenapa ya sunnah Nabi SAW ajarkan kepada kita berbuka ni, sunnah Nabi berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma adalah hikmahnya, yang barangkali mungkin kita lihat kepada diri kita. Kadang-kadang tuan-tuan kita makan nampak macam sedap je semua, tapi rupa-rupanya tak habis pun. Kan nanti pergi bazar, beli macam-macam, beli kari pak, beli mi, beli lauk, beli martabak. Martabak sekarang macam-macam semua ada. Maknanya daripada hujung ke hujung tu ada martabak. Rasa-rasa boleh tukar Ramadan al-martabak. Tengok sunnah. Tapi kalau tengok lain macam je tu dendam jadinya. Dia dah tak jadi sunnah, dah jadi dendam. Sabar kau air soya 7:29. Air cincau sabar. Air cincau kau ni 7:29, ni 7:30. Martabak sabar martabak. Martabak 7:31 habis kau martabak. Dia jadi dendam. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, oleh kerana nak ambilkan sunnah juga, dah ada hidang, kita pun sediakanlah satu cawan air suam, lepas tu ada kurma. Jadi masa mula-mula tu kita makan kurma dulu. Makan kurma tuan-tuan sebiji, kita pun teguk air. Tiba-tibalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenyang. Sebab apa kita beli tadi tu, pasti ke boleh habis? Jawapannya tidak. Tak confirm lagi boleh habis. Walaupun kita kata oh ni dah okey ni, mana tahu beli tu tak habis rupanya. Banyak-banyak faktor lah. Kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang memang dah penuh, kadang-kadang macam-macam lah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, tapi kalau misalnya dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa, kita cenderung ke arah bersifat qanaah, sederhana. Apa yang ada beli cukuplah. Macam kehidupan kita lah, apa yang ada cukuplah. Kan? Kadang-kadang Allah kadang-kadang nak berhenti kerja, nak resign kerja. Apa sebab? Tak dapat naik pangkat lah. Sebab itu Imam Nawawi kata kena syukur dulu apa yang ada. Maknanya yang ada tu kena syukur, yang tak ada tu kita sabar. Kadang-kadang Allah tak dapat bonus, kadang-kadang tak dapat bantuan, tak dapat apa-apa. Syukurlah dulu apa yang ada. Memang nak tu ada, tapi doa lah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni nak merendah diri sangat. Merendah diri sangat. Memang baik untuk merendah diri, tapi hati-hati juga. Sebab apa, boleh jadi benda yang lain. Contohnya tuan-tuan, kalau misalnya kita baru beli kereta baru, kereta apa, sebelum ni pakai kereta Kanj, ni nak tukar lah pakai kereta Merc, pakai kereta Merc. Cantiknya kereta. Tanyalah, kereta baru ya? Kereta baru, Recon ke baru ni? Kata apalah yang baru lah, tengok nombor plate lah, WA kan, WA nombor B. Jadi
Orang berkata, oh tahniahlah, kita pun rasa nak merendah diri juga. Tak adalah, memang kita baru, tapi itulah, tak apa-apa nak laju lah. Contoh kita komplain juga benda, walaupun kita saja nak merendah diri, tapi kena hati-hati juga. Sebenarnya kalau kita komplain tu sebenarnya kita mengkomplain apa yang Allah SWT beri pada kita. Sebab itu Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan, bila mana orang puji kita, oh baju baru cantiknya, tudung baru, tudung mana ni? Tudung Farida. Oh mesti 1250 ni Ada tunjuk payslip tak? Tak ada lah. Maknanya begitu. Maknanya kita pun kita nak merendah diri juga. Maknanya tak nak lari sangat, tak nak takabur. Sebab itu Nabi ajar pada kita, kalau orang puji kita sebut hadza min fadli rabbi. Boleh sebut? Boleh sebut hadza min fadli Rabbi. Maknanya ini adalah kurniaan daripada Tuhanku. Allah kan cantik macam tu, kan? Hadza min fadli Rabbi. Kadang-kadang kita pakai kasut baru, nak raya ni baju baru semua. Kita sebut hadza min fadli Rabbi. Maknanya kita tahu ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada hak milik secara mutlak pun. Entah tiba-tiba tengok, alah beli kereta baru rupanya kena curi. Kena curi, dah pergi kena claim dekat takaful ikhlas, contohlah. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah berkaitan dengan qanaah. Maknanya dalam puasa kena macam mana nak menuju ke arah takwa, ialah bersifat sederhana. Bersifat sederhana dari segi penampilan, dari bersifat sederhana dari segi pemakanan, bersederhana dalam banyak aspek. Sebab itu kena syukur banyak-banyak. Kalau kita nak tengok nikmat ni tuan-tuan, apa nikmat yang paling terang sekali depan kita yang senang kita nak relatekan? Nikmat yang paling terang, paling senang sekali kita nak relatekan dengan kita, nikmat yang paling besar sekali yang kita nak boleh relatekan, apa dia? Paling senang nak nampak, itulah kesihatan. Tuan-tuan, agak-agaklah tuan-tuan, kalau tak ada kesihatan, agak-agak boleh ke datang kerja? Tak boleh lagi. Kadang-kadang orang tak sihat pun nak datang kuliah pun tak boleh, nak beribadah pun tak boleh. Tapi syukurlah. Ada yang nikmat yang dah ada ni kita syukur dulu, yang kemudian tu kita doa banyak-banyak. Tuan-tuan, sebab itu bila mana Imam Al-Baydawi ditanyakan oleh anak murid dia, sebab apa Imam Al-Baydawi doa dia cuma dua je. Yang pertama ampun, yang kedua redha. Tu je. Sehinggalah anak murid dia tanya, wahai tu guruku, kenapa tak doa lebih-lebih sikit? Asal minta dua je, mintalah lebih sikit, dapat harta lebih sikit ke, dapat rezeki lebih sikit ke? Imam Baydawi kata apa? Yang ada ni pun tak sempat nak syukur, nak tambah lagi. Itu Imam Baydawi punya falsafah. Yang ada ni pun tak sempat lagi nak bersyukur. Tak sempat lagi nak bersyukur, ni lagi nak tambah, kata Imam Baydawi. Tuan-tuan, antaranya yang paling kita senang tengok, sihatlah, kesihatan, alhamdulillah, boleh datang kerja, boleh dengar ceramah, walaupun tidur tak kisah, tak apa, pahala. Tuan-tuan perempuan dan waktu Allah sekalian. Sebab itu ada pepatah, bukan pepatah lah, ada kata-kata daripada dalam English punya quote, dia kata health is not everything, but everything is nothing without health. Maknanya, apa maknanya? Dia kata kesihatan ini bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya tak jadi apa-apa. Maknanya tak ada apa-apa sekiranya tidak ada kesihatan. Tuan-tuan, sihat ni Allah, kalau tak ada ni Allah susah tau. Walaupun duit banyak, kadang-kadang duit banyak berlipat-lipat, kereta banyak berkilat-kilat, siapa susun lagi? Ada isteri memang cantik memikat, ada isteri banyak memang cantik memikat. Kadang-kadang jumlahnya 4, ada 4 pula tu isteri dia. Tapi apakan daya, sakit tenat. Tuan-tuan, ada harta, ada pangkat, ada kereta banyak berkilat-kilat susun, ada 17 kereta, 18 kereta parking dekat Porsche. Sampai terkeluar-keluar rumah, ambil tempat jiran punya tempat pula. Lepas tu isteri cantik, tapi kalau tak ada kesihatan, boleh guna ke? Tak boleh guna. Ada kereta pun hari-hari, setiap minggu tu 3 kali pergi hospital naik ambulans. Baik dia beli ambulans letak kat rumah, daripada dia beli
daripada beli kereta banyak-banyak, tak boleh guna tuan-tuan perempuan yang Allah sekalian. Baik, itulah berkaitan dengan qanaah. Maknanya seorang pakcik ni, dia pakcik yang tua, dia ada kuda dan dengan dia ada anak lelaki. Pakcik ni miskin, keluarga ni miskin. Satu hari ni kuda dia hilang. Lalu kemudian orang kampung tahu yang dia ni dalam miskin, kuda dia hilang pula tu. Jadi orang kampung pun datanglah, jumpa pakcik ni, datang ke rumah, jumpa pakcik ni, ucaplah takziah lah pakcik, dah lah susah, miskin, hilang pula tu kuda kan. Jadi pakcik ni kata apa? Pakcik kata, wahai orang kampung, terima kasihlah datang. Yang pakcik ni kata lagi, yang baik itu tak semestinya baik, yang tak baik itu tak semestinya tak baik. Orang kampung kata, pakcik ni orang nak ucap takziah, dia berfalsafah pula. Tak apalah pakcik, kami balik dulu. Dalam bila mana dah hilang tu, orang kampung balik. Tak lama lepas tu, beberapa minggu selepas itu, kuda pakcik yang hilang tadi, dia balik semula ke pangkuan pakcik ni tadi. Balik ke rumah. Tapi kali ini dia balik bukan seekor, dia balik dengan 4 ekor kuda jantan. Kuda pakcik ni kuda betina, agaknya dia tekel dapat 4 ekor jantan, 4 kuda ekor jantan. Dia balik sekali. Bila mana balik bersama dengan kuda betina pakcik ni tadi, dia tengok dah ada 5. Lepas tu orang kampung tahu, orang kampung kata, pakcik ni dah banyak kuda lah. Dia pergi jumpa dengan pakcik ni tadi, dia ucapkan tahniahlah pakcik, mula-mula dah hilang, lepas tu balik semula, tambah lagi 4, dah jadi berapa? Jadi 5 ekor kuda dah pakcik tu ada sekarang. Tapi pakcik ni kata apa? Yang baik tu tak semestinya baik, yang tak baik tu tak semestinya tak baik. Pakcik ni orang nak ucap tahniah, berfalsafah pula. Dah tak apalah pakcik, terima kasih, baliklah orang kampung. Dalam keadaan bila mana kuda jantan yang ikut kuda betina ni kuda yang liar. Jadi kuda yang liar, dia kena jinakkan. Jadi anak pakcik ni dia melatih kuda liar. Bila mana dia melatih kuda liar ini, tiba-tiba entah macam mana dah liar, dia tendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Dia tertendang, kuda tadi tu tertendang anak pakcik ni tadi. Anak pakcik ni pun jatuh. Bila anak pakcik ni jatuh, akhirnya dia lumpuh sebelah kaki dia. Tak boleh nak bergerak sangat. Kaki sebelah lagi pula boleh berfungsi, tapi tak berapa nak sangat. Bila mana begitu, tak boleh berjalan lah anak pakcik ni. Orang kampung pun dapat tahu. Biasalah orang kampung kan, lebih cepat dia punya berita dia sampai. Bila mana dah dapat pengetahuan, dia orang pun ziarah pakcik ni. Wahai pakcik, takziahlah, dah ada 5 ekor kuda, ditimpa musibah pula tu, anak lumpuh, tak boleh berjalan. Pakcik ni kata apa? Pakcik ni kata, yang baik tu tak semestinya baik, yang tak baik tu tak semestinya tak baik. Pakcik ni berfalsafah lagi. Okey, terima kasih pakcik, balik dia. Tuan-tuan, puan-puan dan Allah sekalian, tak lama selepas itu, dalam keadaan begitu, dalam keadaan beberapa hari begitu, tiba-tiba pemerintah kerajaan negara itu memerintahkan semua pemuda-pemuda lelaki kampung tersebut untuk keluar berjihad, berperang. Tuan-tuan, jadi semua pemuda-pemuda dalam kampung tu kena pergilah. Yang tinggal siapa? Anak pakcik tadi lah. Apa sebab? Sebab dia cacat. Jadi dia tak dapat pergi. Ditakdirkan bila semua pergi, semua mati syahid. Berperang semua pergi mati syahid. Jadi tuan-tuan, kebetulan dalam kampung tersebut ramai anak dara. Jadi anak dara nak kahwin dengan siapa? Anak pakcik ni lah tadi. Akhirnya kahwinlah anak pakcik ni. Anak pakcik ni kahwinlah dengan orang yang paling kaya dan anak perempuan yang paling cantik. Jadi orang kampung pun dapat tahu. Tahniahlah pakcik, jumpa pakcik. Dia pun tahniahlah pakcik, dapat bermenantukan orang kaya dan sebagainya. Allah. Pakcik ni kata apa? Pakcik ni bilang, pakcik ni cakap, tuan-tuan dah penat, dah berbuih dah mulut saya cakap. Yang baik tu tak semestinya baik, yang tak baik tu tak semestinya tak baik. Tuan-tuan, apa moral daripada cerita ini tuan-tuan? Kadang-kadang ada benda, perkara yang kita sangkakan benda itu adalah baik. Kadang-kadang kita tak tahu, rupanya ada perkara yang tak elok untuk kita. Dan kadang-kadang kalau kita fikirkan perkara itu tak baik, kadang-kadang itu adalah baik untuk kita.
Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, makanya dengan sebab itu kita semua ini, manusia ini, tidak dapat lari daripada sebarang masalah, kan? Masalah macam-macam lah, masalah rumah tangga, masalah kerja dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, masalah itu adalah kadang-kadang bukanlah perkara yang tak baik. Kadang-kadang dia boleh menjadi benda yang baik. Sebab itu tuan-tuan, Nabi ajarkan kepada kita, orang yang ditimpa masalah ini kena besarkan wadah seperti Nabi. Wadah ni maksudnya bekas, besarkan jiwa. Tuan-tuan perempuan mata Allah sekalian, kalau kopi, kalau kopi itu digenggam lalu dimasukkan ke dalam cawan, kemudian minum, pahit. Tapi kalau kopi dimasukkan ke dalam telaga, kacau-kacau minum, tak ada rasa kopi, kan? Tuan-tuan, maknanya Nabi, sahabat-sahabat ajarkan kepada kita nak menghadapi masalah, walaupun masalah sebesar mana, yang paling penting besarkan wadah, besarkan jiwa. Tuan-tuan ingat tak Ultraman? Pernah tengok Ultraman? Masa zaman kecil-kecil dulu kan, Ultraman apa dulu? Ultraman Taro, Ultraman 7, Ultraman Ace, kan? Jadi Ultraman ni, kalau misalnya dia menghadapi masalah, raksasa datang, apa dia buat? Biasa apa dia buat? Ting-ting-ting ni tak? Tak kan? Biasa bila Ultraman dia ada masalah, dia akan besarkan badan. Maknanya kalau kita ada masalah, kita kena besarkan badan kita lah. Maknanya besarkan jiwa kita. Itu dia punya ni je, ibarat dia saja. Maknanya kalau ada masalah, besarkan jiwa. Baik, yang terakhir ya. Iaitu ya, walaupun dia alif, tapi dia sebenarnya ya lah. Tambah ya. Ya ni apa? Kata Imam Syari, ya inilah yakin. Tuan-tuan, puan-puan, belum ada dan belum pernah lagi orang yang berpuasa mati disebabkan kerana puasa. Tapi orang ada pernah orang mati disebabkan kerana kebuluran. Kan ada beza dia. Kan ada relate dia. Tak ada beza sangat. Puasa dengan kebuluran, tak makan kan? Tetapi orang yang berpuasa ni bila mana yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ni dia mungkin penagih narkotin tegar. Penagih narkotin tegar. Saya ada kawan dia penagih narkotin tegar. Dia dalam perjalanan dia daripada perjalanan 2 jam 45 minit, dia boleh habiskan satu kotak. Satu kotak berapa ni? Satu kotak berapa batang? Tak pernah isap kot tak isap kot Alhamdulillah. Satu kotak tu 20 batang. Maknanya dia boleh habiskan 20 batang tu dalam masa 2 jam 45 minit. Tapi bila bulan puasa atau bulan Ramadan, tanya dia puasa tak? Puasa. Oh, macam mana boleh puasa? Puasalah, boleh puasa. Tak isap kot, tak apa. Tapi lepas tu dia berasap lah, kan? Maknanya dia ada kekuatan. Bila mana dia yakin yang ini Allah Subhanahu Wa Taala yang pemerintah, bukannya daripada pemerintah yang mengarahkan dia untuk berpuasa, dia yakin ini ada hikmah. Dia yakin yang ini ada kebaikan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin barangkali kalau kita tengah hari, biasanya kalau tak makan ni, angin satu badan. Angin, maknanya angin, kepala semua angin, tarik angin. Kalau dalam perut ni cacing ni mengamuk, ngamuk kan, nak makan, nak cari benda makan. Tapi bila bulan puasa, semua boleh tenang kan. Sebab itu kita doa pada Allah SWT, ini adalah engkau punya perintah ya Allah, tolong ya Allah, aku nak puasa ya Allah 30 hari ni ya Allah, engkau bantulah aku, kasih calm down sikit cacing ni, angin-angin ni kasih buang. Kasih buang. Tuan-tuan perempuan yang dimati Allah sekalian, makna itu cantik dah tuan-tuan. Ini Islam, inilah Islam tuan-tuan, cantik. Allah Subhanahu Taala hikmahnya nak ajarkan kepada kita dalam setahun ini ada 30 hari untuk kita berpuasa menempuhi bulan Ramadan. Ada tarbiyahnya, ada hikmahnya untuk tarbiyah diri kita menuju ke arah takwa yang membentuk disiplin diri. Maknanya memang Islam ini memang cukup cantik dan sangat memprihatin kepada hamba. Tuan-tuan perempuan yang Allah sekalian, tuan-tuan kenal tak fleksi ayam? Tak kenal? Kalau orang muda tak kenal ni makruh pun. Tak kenal ya. Fleksi ayam ni masuk hari ni, masuk Islam kan? 3 hari bulan ni sempena hari kelahiran dia kan. Fleksi ayam ni dulu dia model Playboy Bunny kan. Tapi yang no nude ni ada beli tak? Tak ada. Maknanya dia memperagakan yang bukan bogel 100% lah. Maknanya dia 70% lebih kurang gitu. Tapi bila mana dia cerita sendiri,
Bila mana dia ambil gambar tu, dia rasa macam tak tenteram. Sebab semua bila mana dia memperagakan seperti begitu, dia jadi model begitu, orang semua tengok dia. Dan dia tengok dia macam objek, dan objek tu jadi objek seks. Tapi bila mana dia dapat satu kontrak untuk dia buat pemakaian muslimah, pakai hijab dan sebagainya, dia terasa diri dia diprotek. Maknanya dirinya diterlindung. Bukannya seperti sebelum ni. Sebelum ni orang tengok dia macam jadi objek seks, orang nampak lain macam ni kan. Dia rasa macam tak tenteram. Kemudian bila mana dia dapat kontrak untuk buat yang muslimah punya, dia rasa tenteram. Oh, cantik. Sebab itu sejak itu dia pakai hijab kan. Dan hari ni alhamdulillah lah dia maksudnya dia revert to Islam lah. Dia bukan convert, dia revert. Sebelum dia lahir lagi tu, dia dah sebenarnya dah Islam dah. Kalau kita lah ikut kaedah kehidupan kita ni, sebenarnya masa kita lahir tu, sebab dalam alam rahim tu kita dah bersaksi Allah ni adalah Tuhan kita, Allah adalah Tuhan kita. Kemudian kita bila keluar tu dari rahim ibu apalah yang membentukkan, sama ada Masihi ataupun Nasrani dan sebagainya. Kemudian bila mana dia kembali kepada Islam, maknanya dia kembali revert. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar pada tengah hari ini. InsyaAllah terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan atas jemputan pada petang ini, terutamanya Ustaz Isman. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan Allah sekalian, mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita menjadikan bulan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, dan kita jadikan bulan ini adalah bulan yang terbaik, dan kita mendapat keberkatan yang cukup besar ya Allah. Mudah-mudahan juga tuan-tuan kita tergolong di kalangan orang-orang yang terampun dosanya, insya-Allah. Jadi ma asabaka min hasanati fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'ati fa min nafsi. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.